kumpulan. Namun pastinya cara jawapan begini mungkin bagi semua orang tidak takwa. Jadi perlu kepada beberapa teknik dan kaedah lah kalau kita mahu membincangkan perkara ini. Sama ada kita nak tengok dari sudut syariat. Contoh, pastinya kita kena bincang hal-hal yang berkaitan kenapa mereka menolak syariat. Kan? Adalah mereka keluarkan berbagai jenis kaedah yang disebutkan sebagai penolakan syariat. Terutama mereka menyatakan bahawa syariat itu adalah ciptaan para fuqaha. Ini jelas. Syariat itu sendiri bagi mereka adalah ciptaan para fuqaha. Sepanjang pengetahuan saya, sekiranya perkara ini dibawa memang meruntuhkan dan merosakkan agama. Sebab dalam Islam kita tak nafikan bahawa wujud ijtihad para fuqaha yang kita sebutkan sebagai ahli fiqh, tapi syariat sebagai satu sistem adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tafsiran terhadap syariat itu memang ada peranan yang dimainkan oleh para fuqaha yang menyebabkan berlakunya cabang-cabang furu'iyah dalam perkara tersebut. Kalau mereka menyatakan bahawa terdapat ijtihad para fuqaha dalam bidang yang tertentu yang boleh diubah suatu kita rasa senang. Lalu penolakan total syariat adalah tak termasuk dalam berarti menolak agama, menolak Al-Quran. Dan akhirnya nanti kalau kita baca dalam satu tulisan yang dikemukakan oleh Dr. Anis Malik Bahar penjara di saya, dikata akhirnya bahaman tulisme agama akan memadamkan ataupun akan membungkuskan semua agama. Dia akan membangkitkan semua agama. Sedangkan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah mereka di kalangan orang kafir memang kita dia tujuan mereka untuk memadamkan cahaya Allah, agama Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka supaya kita orang kata Islam mereka itulah kita harap mereka jadi kerana ya. Dan kalau contoh tentang regulasi sebab ini adalah pertama ini ada dua benda, jawapan juga berbeza. Yang pertama kepada mereka yang berfaham liberalism, yang kedua kepada mereka yang berfaham Islam. Apa beza keduanya? Golongan yang pertama itu adalah golongan yang mungkin Islam dan mungkin bukan Islam. Dalam sejarah liberalisme ini, penganutnya dan juga pendukungnya bukan semuanya orang Islam. Kalau kita buka sejarah, ini start revolusi Perancis tahun 1789 lagi revolusi itu begini. Dan revolusi ini bukan revolusi Islam, itu merupakan revolusi Perancis untuk oppress yang orang yang selalu diopres oleh Kristianiti, gereja dan sebagainya. Kepada golongan ini kita perlu lihat, kita fahamkan dia bahawa even barat yang bercakap tentang hak asasi ini pun mereka tidak membagi hak asasi yang sebenar-benarnya. Ini satu perbincangan yang pernah saya ada dengan salah seorang grup CEO kepada sebuah bank Malaysia, grup bank yang terkenal, saya tak sebut nama yang mana. Dia timbulkan isu juga dalam pasal dia menyatakan apa masalah itu sebagainya, Islam apa kalau kita benarkan dan sebagainya. Saya kata, kalau kau boleh bagi contoh kepada aku di dunia ini yang di mana-mana pun Indonesia diberikan hak asasi dengan secara yang terbuka, cuba kau sebutkan satu negeri. Dia anak mereka. Kalau kau nak aku boleh bagi contoh. Saya kata, dia kata silakan. Kalau di Turki, kau pernah pergi Turki ke tak? Dia tak pernah. Aku pergi Turki pada makan dia. Kalau di Turki, mereka mendefinisikan sebagai hak asasi adalah mengikut hukum mereka. Kalau di Turki, seorang Muslim yang pakai scarf tidak boleh masuk universiti. Dan satu pun tak boleh. Sebab mereka melihat itu sebagai itulah definisi hak asasi mereka. Manakala untuk masuk universiti tak boleh pakai tudung. Untuk jalan di parlimen tak boleh pakai tudung. Kerana mereka mendefinisikan hak asasi dalam konteks Turki begitu. You pernah pergi Jerman? You pernah pergi Switzerland? Kalau you pergi Switzerland, kalau you seorang Muslim,
kau tidak boleh bina menara yang mencapai ketinggian tertentu. Kenapa? Itulah definisi hak mereka terhadap hak asasi manusia dalam konteks orang Islam. Tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Di Jerman sebenarnya terdapat satu undang-undang yang tidak membenarkan untuk gereja dikonvertkan kepada masjid. Saya kata, adakah itu mengikut definisi hak asasi manusia PBB yang disebut tadi? Adakah itu termasuk? Tak. Bermakna Jerman sendiri yang terkenal dengan liberalnya ini juga, mereka juga mendefinisikan hak asasi adalah berdasarkan kepada kelompok masyarakat mereka. Di US juga mempunyai kefahaman yang sama, ada kesehatan-sekatan tertentu. Kenapa? Bila mana mereka bercakap tentang liberalisasi liberalism di Malaysia, mereka mahu hak tersebut merupakan satu hak yang tidak perlu dipahami dalam konteks masyarakat Malaysia. Dalam undang-undang kita ada satu kaedah yang kita namakan, tiap perundangan itu mestilah berdasarkan apa yang dinamakan sebagai public order. Ini satu perkataan keramat dalam undang-undang. Bermakna setiap orang yang mahu melaksanakan apa juga sekalipun, dia boleh melaksanakan selagi mana ianya tidak bertentangan dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Public order itu adalah norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Satu norma yang diterima dalam masyarakat Malaysia, kita kena faham norma tersebut dan kita menerima norma tersebut. Kita tidak menerima isu seksualiti, kita tidak menerima isu yang berbagai-bagai. Itu isu yang banyak untuk dibincangkan. Kepada sesiapa yang memahami dan cuba pemahaman liberalism, dia kena faham bahawasanya dia perlu faham perkara tersebut dalam konteks masyarakat Malaysia. Itu yang pertama. Kepada orang Islam liberal pula, mereka ni macam Ustaz kata tadi, isu mereka ni adalah liberal dalam tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau dah kita ambil contoh syariat, saya masa dulu saya pernah tinggal di Penang. Ini saya kerja di sini Panjang Agama. Kalau tuan-tuan pernah tinggal di Penang, dia ada satu bulan yang mungkin bulan matahari. Tuan-tuan pernah, ada orang pernah duduk Penang, pernah duduk Penang. Dia orang ni, bulan matahari ni, dia faham Islam macam mana dia faham lah. Dan dia juga, dia tak ada amalan macam kita. Dan semayang dia saja. Dia tak ada macam, sebab dia kata dalam nas mana, itu adalah merupakan hadis. Itu merupakan hadis. Cara-cara tu boleh buat apa saja. Niat cukup dia, tapi itu hubungan kita dengan Allah secara langsung. Semayang tu matlamat dia adalah untuk mencari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan tersebut didapat dengan cara yang lain bertafakur, silalah. Maka majalah Agama Islam ni hantar ramai dah orang pergi bincang sekolah Al-Quran, semua tak makan. Dan dia tak kaya kita pun nak meninggal. Saya kata tak apalah, bila saya pergi sembilan boleh berurus sini. Pergilah saya kombinasi kalau ibu ni jangan salah faham, dia biasa kata ke rumah sebut. Bila saya berurus ni saya pergi. Saya kata satu ni saya nak pergi dengan syarat saya nak pergi ada makanan yang siap. Maka itu saya buat makanan saya pergi. Dia kata Ustaz nak makanan ada, minta makanan pula. Saya kata makan apa? Yang penting hubungan kita dengan makanan. Kita ambil bau cukup untuk bilang ni. Kita tak payah makan. Setiap orang kat sini cuba untuk memang fokus betul-betul dengan makanan tersebut. Bayangkan makanan tersebut tidak dimakan. Dan kita makan-makan pun dia tak Alhamdulillah. Kalau beriman dengan Alhamdulillah, cukup. Tak payah makan. Yang kedua, dan kita tak makan. Kalau lah kita makan juga, kita tak boleh buang air. Kita tak boleh buang air. Ini benda hubungan individu ni kita boleh berlaku begitu. Tak payah makan, tak payah ni. Kalau betul-betul semua buat begitu, selesai masalah majalah. Buat apa selesai? Dia kata buat selesai. Dah tak makan lama-lama, tak beli lama-lama, tak bawa lama-lama. Siapa lagi nak tidak? Dah semua orang tak selesai majalah agama. Ada orang bincang lagi dengan isu. Lepas tu dia timbul isu. Dia kata, oh, kalau begitu Ustaz ni rasional sangat-sangat. Dia kata pula, saya pula ni. Kita nak ajar dia apa juga rationality dan sebagainya, mestilah satu benda yang sesuai dengan suasana. Begitu juga dengan syariat. Saya kata, hakikat itulah syariat. Tuhan suruh kita lakukan. Dan keputusan Muhammad. Orang Islam liberal ni kan Ustaz ni, dia tak percaya liberal dengan sunnah, dia tak percaya masuk. Pada dia, Muhammad tidak ada hak untuk mentafsir Quran. Rasulullah SAW tidak ada hak untuk mentafsir Al-Quran. Pentafsiran Al-Quran adalah dibuat oleh orang pada masa Quran itu telah dilaksanakan.
Mana sekali kita dapat Quran, sekali kita tafsir mengikut cara faham kita dalam Quran ni. Muhammad tidak ada hak untuk mentafsir Quran. Muhammad mentafsir Quran untuk zaman dia. Zaman kita dah mentafsir Quran. Muhammad ni macam pos je, boleh posmen bagi surat itu habis. Pembincangan tersebut perlu kepada pegawai untuk menyatakan bahawa syariat ini merupakan satu perkara yang asas untuk mendukung agama. Isu Islam dan demokrasi, sistem yang buruk, demokrasi merupakan satu sistem yang buruk, maka ia melahirkan efek yang buruk kepada masyarakat. Saya rasa satu benda yang perlu dijelaskan juga bahawasanya demokrasi ini merupakan suatu sistem yang di-point, yang dibentuk, yang dicerna, kemudian suatu perbincangan yang terlalu banyak dalam ulama, dulu dan sekarang adakah demokrasi ini suatu perkara yang bertepatan dengan syarak atau bertentangan dengan syarak. Ada orang yang menolak demokrasi secara total kerana melihat bahawasanya demokrasi ini merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Barat, dan dalam Islam tidak ada satu nama sistem yang dinamakan demokrasi. Apa yang ada dinamakan sistem syura. Maka mereka menyatakan bahawa demokrasi ini perlu dibuang secara totaliti, tidak boleh diterima secara langsung. Ada golongan yang melihat Islam dan demokrasi, melihat demokrasi bukan dari segi nama, tetapi melihat dari segi musamayat, dari segi isi. Lalu mereka membuat kesimpulan. Banyak buku-buku Demokratia la Syura, Al-Qarna Baina Syura wa Demokratia, banyak buku yang membicarakan tentang perkara ini. Golongan yang kedua ini berpandangan bahawa demokrasi yang dibuat di dalam Barat, dalam konteks dan suasana Barat, adalah merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan syarak. Selama ini, demokrasi yang dibina dalam konteks Barat adalah merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan syarak. Kenapa? Kerana demokrasi tersebut telah merubah hak hakimiah daripada Allah kepada hak hakimiah kepada manusia. Bermakna, apa juga manusia setuju, maka itu akan menjadi hukum, walaupun hakikatnya ianya bertentangan dengan syarak. Umpamanya, satu hari berdasarkan demokrasi, masyarakat merasakan bahawa arak itu boleh baik, maka arak akan dibenarkan. Kenapa? Demokrasi. 2/3 bersetuju tentang penghalalan arak, maka arak akan menjadi halal. Berdasarkan itu, demokrasi dalam bentuk tersebut adalah benda yang haram dan syar'i. Yang kedua, dengan mengatakan bahawa demokrasi dalam bentuk Barat itu haram, tetapi aspek-aspek dalam demokrasi tidak kesemuanya bertentangan dengan syarak. Tidak semua bertentangan dengan syarak. Apa yang perlu dibuat? Hakikatnya syura juga mempunyai ciri-ciri demokrasi yang tertentu. Umpamanya, di dalam syura berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, para mujtahidin dalam syaraknya ada dua term yang perlu dipahami juga. Yang pertama dinamakan syura, yang kedua dinamakan ahlul halli wal aqdi. Kalau dalam sebuah negara yang menjadi pembentuk sistem, kalau dalam sejarah umat Islam, ialah orang yang dinamakan sebagai ahlul halli wal aqdi. Even dalam suasana itu pun, kalau kita buka kisah dalam kerajaan Abbasiyah, dalam kerajaan Umayyah, tidak ada siapa pun yang dinamakan sebagai diri merupakan ahlul halli wal aqdi. Pemerintah berbincang dengan ulama, berbincang dengan alim, berbincang dengan orang yang tahu, berbincang dengan masyarakat untuk memberi sesuatu hukum dalam masyarakat, tetapi berpandukan kepada syariat. Itulah yang membezakan Islam dan demokrasi, syura dan demokrasi. Dalam Islam, syura tersebut wa amruhum syura bainahum, Allah kata. Dan urusan umat Islam ini di kalangan mereka adalah dalam bentuk syura. Kalau kita buka tafsir-tafsir yang popular, Ibn Kathir umpamanya, ketika mana mentafsirkan syura, apa maksudnya? Ai bil musyawarah. Maksud apa bil musyawarah? Berbincang. Demokrasi itu adalah buat perbincangan, berbincang. Apa yang membezakan demokrasi dengan syura? Ialah dalam syura dia ada satu kelompok yang besar, iaitu adalah kelompok syariat Allah. Syura tidak ada hak untuk berbincang dan bertuju ke atas apa jua perkara yang bertentangan dengan syarak. Tetapi demokrasi adalah satu konsep yang terbuka.
Melihat kepada ini, kita kena clearkan benda tersebut ni supaya kita tidak silap. Jadi bila kita bercakap tentang demokrasi, ada orang menyatakan demokrasi Islam, ada orang menyatakan syura demokrasi, istilah-istilah yang digunakan. Saya ni tak minat sangat dengan semantik ni, dengan nama-nama ni. Konsep yang paling besar dalam Islam, konsep perbincangan, konsep bermusyawarah itu merupakan konsep Islam. Tetapi ianya mestilah dipaksikan kepada syariat Allah SWT. Untuk menolak musyawarah, menolak demokrasi hanya kerana kita menganggap bahawa konsep tersebut tidak ada dalam Islam. Nama demokrasi tidak ada dalam syarak. Tetapi kefahaman konsep demokrasi dengan berpandukan kepada syariat Allah bukanlah merupakan suatu perkara yang haram secara betul. Nah, kita balik kembali kepada suasana kita di Malaysia. Dalam syarak ini, dia ada dua kaedah yang perlu kita faham. Yang pertama, kita nyatakan ma la yutraku la yutraku. Suatu perkara, maaf saya dah masuk dalam bidangan yang agak, kalau tuan-tuan tak boring dengan bimbingan saya, soalan tersebut agak teknikal lah. Jadi saya rasa saya kena cakap teknikal sikit. Kalau saya memboringkan tuan-tuan dan perempuan, dia minta maaf. Dalam syarak dia sebut kaedah ma la yutraku kullu la yutraku juz'u. Suatu perkara yang kita tak boleh dapat dengan secara yang total, kita jangan tinggal secara total. Itu kaedah yang pertama. Yang kaedah yang kedua ialah qawaid al-wazan bainal mafasid wal masalih. Kaedah untuk membalancekan di antara maslahah dan mafsadah. Masalah ini apa? Interest, kebaikan. Mafsadah adalah keburukan. Dan yang lebih lagi ulama menyatakan al-akhdhu bi akhaffi ad-dararain. Beramal dengan konsep yang mana dua-duanya buruk, tetapi yang mana kurang buruk sikit. Saya beri satu contoh. Agak harap tak? Harap kan? Agak harap. Ini tanya. Tuan dulu tak boleh dengan dia lain. Tetapi saya ada prinsip perbincangan. Zaman dia terkenal dengan zaman umat Islam dilanggar musuh Islam. Yang menentang, yang imbit menjajah negara Islam. Orang bertanya dia apa hukum bunuh Arab, sebenarnya dia kata haram. Tapi dia kata kalau orang tanya dia apa hukum orang Mongol bunuh Arab, dia kata dia. Jadi orang penipuan dia teruskan. Dia kata haram, dia biarlah. Dia kata Arab ni diharamkan oleh Allah kerana beberapa sebab. Di antaranya ialah yasuduna an dzikrillah, menghalang dalam ingat Allah. Kemudian dia akan membawa kepada maksiat-maksiat yang lain. Apa dia berzina dan sebagainya. Orang Mongol ni kalau dia tak bunuh Arab, dia bunuh orang. Kalau dia tak bunuh Arab, dia bunuh orang. Jadi di antara bunuh Arab dia bunuh orang, aku rasa biar dia. Arab tu pun jahat dah, bunuh orang lagi jahat. Jadi dia kata biarlah dia menggunakan benda tersebut, dan benda tersebut boleh mengelakkan dia melakukan masalah yang lebih besar. Dalam suasana kita pada hari ini, kita mengingini suasana Islam yang seperti ini. Saya kata semua yang datang masjid, matlamat dia adalah untuk dapat suasana kehidupan Islam yang seperti ini. Kita nak masyarakat adalah masyarakat Islam. Kita nak negara merupakan suatu negara yang berpaksikan kepada syariat, yang mengamalkan syariat. Kita nak sistem pemilihan merupakan sistem pemilihan syarak. Kita mahu segala-galanya berdasarkan syarak. Itu adalah suatu keinginan yang semua kita mahu. Itu adalah ma la yutraku, benda yang kita tak boleh dapat dengan secara. Untuk dapat benda tersebut pada hari ini adalah merupakan perkara yang tak akan dapat sekarang. Jadi apa kita punya reaksi? Kita buat tak tahu saja, biarlah pilihan macam mana berlaku dalam negara kita. Siapa nak pegang-pegang lah, cuba tolek ke, besok dia kata hudud buat pembangunan tak masuk ke, siapa pegang ke, dan tak pilih. Orang yang macam mana nak tak pilih. Aku adalah seorang Muslim yang berpegang dengan ini adalah perkara yang tidak bertepatan dengan syarak. Aku selalu menempatkan dia. Apa akan jadi kepada negara? Saya melihat ma la yutraku kita tak mampu mencapai tahap tersebut. Tapi ulama kita ni cerdik. Dia kata kalau kau tak boleh buat benda tersebut secara total, kau jangan tinggal langsung. Kau ambillah perkara yang boleh menjaga mafsadah umat Islam. Ketika mana umat Islam